Kalau lihat pada, where is my OneNote? Okay. Okay. Di siri 1 itu hari, mungkin diorang terlepas tapi Cikgu Shoba ada. Kita dah belajar dulu part of the Google Form dan Data Studio sekejap kan, sikit kan. Data Studio kita hari. Belajar apa itu hari? Oh, OneNote. Pada 8 of August 2021. So hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang Google Sheets dan OneNote. So I tukar paparan kepada the whole screen. Entire screen. Screen 2 lah. Okay, di screen 2 ni. Okay, so I nak pindahkan ke sini. So I ambil you punya gambar ke sini. Okay, kalau lihat di paparan ni sebenarnya dia punya topik dia, kita nak belajar tentang Google Sheets dengan OneNote. Have you register? Sekejap tengok nama you. Register Google Data Studio. Okay, register. That's you there. Okay, maksudnya Cikgu Shoba dah ada kat sini. Kalau nampak ni benda ni bergerak kiri dan kanan sebenarnya, so I guna extended display. Kalau tengok dekat group Telegram tu sendiri, apa nama, I dah letakkan bagaimana saya gunakan extended display daripada laptop yang berada di screen 1 kepada screen 2. Screen 2 adalah I punya TV ni. Screen 2 adalah television ni. Alright. So dia punya apa nama trick tu hari ni sebenarnya kalau kita tengok pada ruangan desktop. Okay, desktop ni. Desktop. TV. Okay, di desktop. Sini kosong kan? Okay. Sebenarnya sebab apa yang nampak kosong dekat sini disebabkan kita berada kita berada di pada paparan yang kedua. Okay, where is yours? Saya sebentar. I pun confused kat mana kita. I cannot see all of you now. Okay, sini. Sorry, kena pindah ke sana. Ke sini. So, I kena tukar paparan ni sekejap. Start presenting. So, untuk Azwan, Azwan ya. Okay. Right, untuk Azwan, yang grup Telegram tu sebenarnya owner dia adalah saya yang apa tu, yang New Era tu. So you need to worry because I owner the group. So yang nak duduk dia duduk dalam ni, dia tak nak duduk dia boleh keluar. Okay, sebab dia datang dia nak belajar tu saja. That's why I have less member here because I don't open to everybody. Yang nak belajar dia belajar. Okay. And so we go back to our topic today. Sebenarnya request by cikgu ni Okay. Okay, request by Cikgu Aklili sebab dia ada masalah sikit bila nak ambil attendance student dia. Ini. Okay, sebab tu topik tu adalah Google Sheets. Tapi memandangkan dia tak datang petang ni. Tapi kita akan terus juga lah sebab kita tak nak tunggu dia. Okay, so kalau you lihat daripada paparan sebelum ini, di mana kamu dapat yang ini kan, betul tak? Yang registration tu. Okay. This is the registration yang mana form tu berbentuk begini. Oh, patutlah boleh sekali. Okay, form tu berbentuk begini. So kalau you buat form atau Google Form yang berbentuk begini, lepas tu dan kamu nak guna OneNote pada masa yang sama. Sebab bila form ini telah diisi oleh respondents, kita akan dapat dia punya kedatangan semua kan ataupun dia punya pendaftaran tu. Nanti Puan Ozi isi Google Form tu ya. Right. So
So sebab kita nak macam ni kan Google Form ni, jadi shortenkan dekat sini, copy letak dekat chat. Mana chat ya? Control V. Right, dekat ruangan chat tu boleh letak ataupun dekat ruangan question and answer pun boleh juga kalau terkeluar. Okay. Yes, sorry, nak onkan question and answer. Oops, kenapa dia tak ada? Okay, kat sini. Ya. Okay, dekat sini. Dekat ruangan Q&A pun boleh juga. Okay. Sebab sebenarnya saya, okay, dah nampak dekat situ. Alright. So dia punya topik dia kadang-kadang cikgu sekolah ataupun di institut sendiri bila kamu buat registration atau pendaftaran untuk kelas dan sebagainya, bila mereka dah isi form dan sebagainya, kita akan dapat responses kan, betul tak? Daripada responses tu dia akan masuk ke dalam Google Sheets. Okay, something like this. Betul tak? Okay. Bila Google Sheet tu dia dah masuk, jadi you boleh bayangkan kalau you buat banyak kelas, lepas tu you buat banyak presentation lah contohnya. Lepas tu you buat banyak data management. Jadi data management ni agak sukar kalau you tidak ada satu sistem di mana nak simpan dia. Jadi langkah terbaik adalah dengan menyimpannya di dalam OneNote. Okay, kita tahu kita ada OneNote kat sini. Contohlah OneNote yang saya buat kat sini. Kalau lihat di mana saya dah meletakkan OneNote tu dengan susunan macam ni. Macam tu saya buat satu buku nama Cewah with Dr. Basha. Cewah bermaksud Continuous Education Without Any Hassle. Okay, daripada siri 1, nanti siri 2 dan sebagainya. So biasanya kita buat tengok pada masa free saya lah. Biasanya hari Ahad, 2 to 3, 1 hour saja. So kita belajar sekarang ni bagaimana kita nak susun. Dan satu lagi yang kita nak nyatakan di sini, kebanyakan laptop yang digunakan oleh kamu sekalian mungkin jenis yang mempunyai RAM sebesar 8GB saja. Di dalam penggunaan web-based technology ataupun teknologi berasaskan web ini, kita biasanya menggunakan komputer yang mempunyai sekurang-kurangnya 8GB RAM, 8GB Okay, jadi macam mana kita nak simpan kita punya file dan sebagainya. Tengok contoh yang saya buat. Macam contoh katakan saya nak buat hari ni kelas Google Sheets dan OneNote. Okay, hari Ahad tulis dan sebagainya, lepas tu buat video link. Ni boleh buatkan dekat Google Calendar, dah tampal kat sini. So dia boleh letak poster dan sebagainya lah. Ini boleh ambil dekat Canva, create saja. Lepas tu 2.1, bila dah buat macam tu, dia mesti dah buat Google Form. So link Google Form berkenaan mesti dia letak ukuran begini. Google Form, letak Google Form registration untuk katakan Cewah siri 2. Berapa hari bulan kita letak sini? 28, 29, 8, 2021. Sebab bila awak nak mencari ini nanti, selepas ini, awak tidak susah nak carinya semula. Sebab kekuatan OneNote adalah dia boleh cari the recent pics. Yang mana yang biasanya kamu buka dan okay, lepas tu katakan contoh nak cari OneNote ni, katakan tentang my journey. Okay, dia ambil my learning journey. Saya buat buku-buku untuk saya juga di mana kalau saya belajar dengan orang lain pula. Jadi saya perlukan satu buku OneNote di mana saya senang saya nak cari file-file yang tersebut. Lagi kita nak kembali semula ke OneNote semua, kita boleh senang nak cari sebab semua buku-buku kita terletak kat sini atau terletak di awal. Tujuannya bukan apa. Kalau dilihat pada paparan di desktop, kadang-kadang kita simpan banyak barang kat dalam desktop ni. Okay, ini semua shortcut lah ya. Ataupun kadang-kadang disimpan dekat drive D atau drive C. So bila simpan terlampau banyak, kadang-kadang bila kita nak cari, kita tak boleh nak jumpa. Disebabkan file tu semua banyak sangat kat sini, ribu-ribu file ni. Sebab ni sebenarnya sebelum ni tak ada ni, saya masukkan balik nak tunjuk bagaimana saya tak menyimpan lagi dekat dalam ni, semua simpan kat dalam cloud atau drive. Masalah di drive sebab kadang-kadang dia terlampau banyak. Contoh kita tengok kat drive. Kalau kita buka drive, okay, kalau nak buka tertingkap lain, tekan Ctrl N. Okay, tekan Ctrl N, dia akan buka tertingkap lain. Contohlah you nak cari image drive, kita tekan gambar ini. Okay, kat sini tekan drive.
Okey, kadang-kadang kita nampak ada banyak file kat dalam ni, dekat My Drive ni. Okey, ni belum cakap Google Sheets lagi dan you ada banyak buat Google Form dan Google Sheet. Jadi bila folder ni terlampau banyak, kadang-kadang pencarian tu tak jumpa. Contoh kita nak cari sewa. Contohlah sewa. Okey, so dia akan keluar banyak macam ni. Tapi you tak tahu sewa yang mana satu you nak. Mungkin you nak siri 1 ke siri 2. Kalau you dah buat banyak sampai 15 ke 16 apa semua, memang tak perlu nak cari. Itu baru cakap sewa. Belum lagi saya type Google. 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 Pun akan jadi nampak sangat susah nak cari. Lagi satu katakan contoh, katakan yang nak buat satu file yang baru. Kita namakan dia sheets.new. Tekan enter je. Kita akan bawa kamu kepada Google Sheet yang baru. Ini senang nak buat Google Sheet yang baru. Ataupun kadang-kadang you dekat dalam paparan yang awal ni, katakan nak cari sheet yang lama kamu dah buat, tekan saja sheet kat sini. Okay. Right, dah dapat sheet dekat sini. Tapi, ada tapi je dekat sini. Kadang-kadang bila you dah buat dekat sini, you ada buat banyak sangat sheet. Kadang-kadang bukan kamu punya sheet je, it can be owned by anyone. Sometimes it can be owned by me. And ni, owned by me ni maksud yang kita buat sendirilah. Sheets that we created by us. Okay, kalau orang lain yang create tu, mungkin dia akan jadi not owned by me. Bukan saya yang create. Dia boleh buat macam tu juga. Maksudnya kita nakkan yang orang share dengan kita. Okay, dia akan keluar banyak sangat sheet kat sini. Tapi bila nak cari pun, kita pun sampai dah tak boleh nak cari sheet yang berkenaan. Contohlah kalau sheet tu bernamanya sewa, C-E-W-A-H, ada tak? Sewa. Dia dapat cari semua perkataan yang berkait dengan sewa dan yang berkenaan. Tapi kalau ada 3 ni senanglah nak cari, betul tak? Tapi kalau nak cari dia dah beribu-ribu lemon, dah terlampau banyak, macam mana nak cari? Sebab itulah kita perlu ada suatu sistem di mana kita boleh mengintegrasikan penggunaan. Macam contoh tadi dulu sewa kita buat 8 Ogos. Tengok ada tak 8 Ogos? Siri 1. Siri 1. Dia tak keluar. Oh ada ke? Tak ada. Oh sebelum ni tak ada buat sewa siri 1. Okey, kita lihat OneNote 808082021. See, tak dapat cari. Kenapa tak dapat cari? Kadang-kadang benda tu ada dekat dalam ni. Kita dah buat punya tapi tak boleh nak cari. So kita kembali semula kepada paparan Microsoft OneNote. Di paparan Microsoft OneNote, kita kembali kepada sewa tadi, nampak. Bila kita sewa saja sudah jumpa. Kat atas ni kan nampak OneNote ni. Nampaknya dia buat pada 8 Ogos 2021 dan dia memang ada susunan dia sendiri sebab bila kata kunci tu sangat memainkan peranan yang sangat penting. Kalau kita comparekan kalau kita comparekan OneNote dengan Microsoft Docs, dengan Google Docs. Contoh kita ada Google Docs. Okey, dulu saya gunakan kaedah ni, saya ambil Google Docs ni. Okey, lepas tu saya create yang baru. Dan saya type kat sini list of workshops 2021. Okay. Lepas tu saya klik kat sini, dia dapat ada workshop. Lepas tu saya letak semua link-link ni dekat dalam ni. Contoh katakan saya nak link yang tadi tu. Link yang sewa ni. Contoh ni kan. Okay, saya nak link yang ini. Tapi masalah pula dekat sini, saya dia punya link ni, kata dulu saya ambil link ni, contoh saya ambil benda ni. Contoh. Ambil. Right. Right click, saya copy. Saya pergi balik dekat saya punya Google Docs tadi. That is my Google Docs. Google Docs ni. Docs. Okey, di sini. Okey, saya letakkan link di sini. Saya letak nombor 1, Ctrl V. Okey. Problem here, bila you tampal benda ni, dia akan jadi banyak dan sangat banyak dalam ni. So bila nak cari kadang-kadang, ini baru satu file list of workshop 2021. Ini contoh. Lepas tu ada bawa buku lain pula. Mungkin itu tentang chapter yang awak mengajar. Mungkin awak mengajar hari ni tentang biologi. Cikgu Fatihah ajar tentang biologi. Atau Cikgu Amanah ajar bahasa Inggeris. So you ada banyak nanti Google Docs yang banyak. Tapi nak cari tak boleh nak cari benda yang ada dalam kandungan ni. Atau mungkin Azwan you akan ada banyak bengkel-bengkel atau you ada banyak buku-buku berkaitan dengan file-file berkaitan dengan veterina.
Okay, mungkin ada kambing lah, my gap, kambing lah, my gap, burung lah, itik dan sebagainya. So kadang-kadang nak cari ada satu kata kunci dalam tu, ini yang tidak boleh dicari di dalam Google. Yang ini yang hanya ada di dalam OneNote. Macam OneNote, dia very powerful. Dia katakan tu you nak type perkataan journey je. Okay, you type journey saja kat sini. J-U-R, nampak. Segala journey semua akan keluar kat sini. Jadi senang mudahkan saya nak cari bila ni by title ataupun recently saya ada buka tak ataupun ada buat class note tak atau my first journey kata John. Saya dapat cari, klik saja, saya dah boleh lompat kepada file-file berkenaan. Sebab file tu ada banyak gambar, ada banyak link yang berkait-kait rapat dengan situ. Sebab tu OneNote memainkan peranan yang sangat penting. Okey, itu satu. Nombor dua, katakan dia ada banyak file, tu kita tekat tentang OneNote lah. Jadi kehebatan OneNote tu memang tidak dapat diatasi oleh aplikasi-aplikasi lain. Kita kembali kepada cewah lagi. Okay. So untuk hari ni sama juga. So bila you buat susunan file, pastikan bila katakan you file daripada file yang pertama dan awak nak buat buku tu, pastikan bahawa dia susun letak nombor kat depan. So bila letak nombor, dia akan tersusun secara sistematik begini. Okay, setiap kali kata you buat bengkel ke, buat kelas ke dan sebagainya. Katakan you ada buat lagi, you nak add page lagi. Add page ni senang saja, tekan Ctrl N, negeri 9. Ataupun tekan add page ni boleh, tapi selalu saya gunakan short form lah, saya tekan Ctrl N. Okay, mungkin nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3 saya kata create a new Google Sheets. So saya nak letak link tu dekat sini supaya nanti bila saya nak buat, saya nak carian saya boleh dapat cari Google Sheet dalam ni. So apa-apa saja kalau orang tu masuk ke dan sebagainya, dia secara auto. Jadi semua tu memang gunakan cloud computing. Ini dalam OneNote ni kamu tak payah risau pun sebab kita boleh buka daripada telefon kita, kita boleh buka daripada kita punya laptop. Okey, katakan you buat Google Sheet yang tadi. Okay, kita kembali kepada Google Sheet ni, macam contoh Google Sheet ni. Gunakan link-link yang berkenaan ini. Okey, so kalau link ni saya bagi pada kamu semua, contohlah link ni saya bagi pada kamu semua. Saya tekan share sini, betul tak? Saya tekan share dan kamu boleh copy for anybody. Alright, so maksudnya kalau copy untuk diri sendiri, kita copy je lah link ni. Copy link ni, balik dekat Google ni, tampal aja dekat sini. Right click, kita paste pun boleh juga. Okay? Okay, dia dah dapat kat sini. Apa yang hebat dekat OneNote ni? Sebab kita boleh customizekan dia tanpa meletakkan kepada URL tertentu. Maksudnya letak je kat sini, you right click. Right click, then you buat edit link, dia akan keluar paparan ni. Bila paparan ni dah keluar, tekan dekat text to display atas ni, you tekan Ctrl A, klikkan everything kat sini. Sini boleh tulis sini Google Sheets, pendaftaran bengkel sewa siri 2 29 dia akan terbuka, dia akan terbentuk dengan sedemikian rupa. Jadi kita boleh cari ni nanti, boleh type saja Google Sheet pendaftaran kelas ni, katakan saya copy ni kita contohlah. Saya copy dulu. Saya nak letak kat saya punya sini dulu. Okay. Saya letak sini dulu, perkataan ni. Okay. Dulu saya buat cara macam ni, bila tekan dia boleh masuk juga dekat dalam sana. Masalahnya bila saya cari dalam Google Drive, saya tak boleh jumpa file ini disebabkan kandungannya duduk dalam buku list of workshops ni. So apa yang saya buat, kalau dekat OneNote kita tak ada masalah sebab dia boleh cari sampai ke dalam kata kunci tersebut. Katakan sekarang saya berada di buku yang lain. Saya berada di buku katakan Duo. Okay, Mega Duo DS. Okay, katakan saya berada dekat dalam. Sini pun sudah ada banyak sangat dia punya perkongsian. Dia ada YouTube, dia ada macam-macam apps yang lain, dia ada link dan sebagainya. Dan katakan lepas tu awak nak melompat balik kepada kelas yang lagi satu. Okay, cikgu cuba kan? Macam mana ini kita short form tu. Macam mana saya nak buat dia supaya dia dapat keluar dengan cepat. Di mana saya ada lagi satu OneNote di sebelah sana. So kalau berada dekat sini, kita tekan apa? Tadi kita tekan Ctrl N, betul tak? Bila tekan Ctrl N, kita akan membentuk new page untuk page kat sini. Okay, tapi kalau kamu tekan Ctrl
M Melaka, okey, Melaka, kita kan sini control M, kamu akan membentuk satu lagi duplikasi untuk OneNote. Tapi nama dia sama, betul tak? Okey, nama dia sama. Dekat sini nanti kamu buka yang kedua tu, kat sini kita type pula, kat sini kita type lagi cewah yang tadi. Okay, kita dah dapat cewah tu. Once kita tekan cewah tu, nampak katakan kita pilih yang mana lah cewah kita nak tu. Mungkin tadi kita nak dalam yang besar ni lah, kata cewah 2.2 ni kan. Nampak kat sini, kita pilih dekat create Google Sheets ni. Kita dah dapat cari file tersebut. Jadi bila you buat presentation, okay, jadi kamu nampak dekat dua dekat sini, ni trik dia tau, okay, dua kat sini, di mana kamu ada dua paparan daripada dua buku yang berbeza. So ia amat berguna untuk Cikgu Fatiah lah, ataupun Cikgu Amanah. Sebab dalam kelas kadang-kadang kamu nak beralih daripada satu topik kepada satu topik yang lain. Probably you have one topic talk about nucleus atau DNA, another topic talk about the virus. Whereby you want to integrate between these two things. Okay, one is about the DNA, another one about the virus. So what's the relationship between the virus and the DNA by itself? So how does the virus multiply inside the cell? Macam tu. Ataupun Cikgu Amanah, dia mengajar bahasa Inggeris, mungkin dia ajar satu tentang topik CFR, whatsoever, then you want to talk about your rubric ke whatsoever, tentang rubric ke, and then you can open up in another buku atau another book. Atau Azwan, mungkin you ada MyGap. MyGap lagi satu ni mungkin dalam tentang tentang ayam kampung ataupun ayam berwarna, lagi satu tentang broiler. So you want to put it all together in two places, yang mana yang kamu nampak dekat sini, dia boleh jadi besar. Kalau you lihat daripada Telegram saya gunakan dua paparan, betul tak? Jadi ini adalah cadangan saya, kalau macam Cikgu Aslinda, macam contoh, kalau malam ni kita ada kelas, macam contoh kan, you know lah, kadang-kadang kita punya lecturer ni cakap memang macam kereta api, sangat laju. At the same time, bila dia present, kalau dia buat presentation, kalau dia gunakan Google Meet, macam mana kamu nak buat pun dia tak boleh nak nampak besar tu, betul tak? So, kalau you ada satu lagi screen, monitor, ataupun kalau bagus, ambil cari television yang ada HDMI. Letak kat sebelah, sambungkan you punya wire HDMI tu ke sebelah. Ada soalan kata, boleh tak saya guna Chromecast? Boleh, tapi kadang-kadang Chromecast ni, saya pernah buat. Tapi kadang-kadang bila you buka terlampau banyak sangat apps, kiri kanan atas bawah, gerak-gerak tu semua, tiba-tiba dia terputus. Jadi dia menyebabkan presentation tu tak cantik. Okay, bila dia tak cantik, jadi dia mengganggu rakaman tu sendiri. Jadi bila pelajar dia baca balik, dia akan tanya balik dekat kita. So the best way you sambung sambungan yang ada wire ni. Okay, lepas tu kamu drag saja ke sebelah. Yang lepas tu bila nak drag tu, bila nak share screen, dia akan tanya share screen 1 ke screen 2. So itu yang pelajar akan nampak. Kemungkinan kamu nak share screen 1, share yang ada dekat laptop awak. Yang screen 2 sebab kita nak tengok paparan pelajar tu sendiri. So kita nampak sangat besar di bahagian sebelah kanan kita yang ada television. Tapi kalau katakan, boleh tak kalau saya pancar ke television Chromecast? Boleh. Dulu saya buat cara macam tu. Tapi masalahnya bila saya nak record menggunakan satu lagi aplikasi, dia namakan Screencastify. Kalau you tengok dekat paparan ini, sebenarnya kalau you tengok dekat atas ni, saya pun ada saya ada lagi satu lagi extension dia namakan Screencastify kan, macam ni. Screencastify ni. Okey, sebenarnya kalau tekan benda ni, saya boleh merakam apa yang saya buat pada saya punya laptop ni. Okey, Screencastify adalah satu lagi contoh di mana cikgu dapat merekod. Ya, silakan cikgu cuba. Dr. B, Ya. untuk merakam masa kita present ni, lebih baik kita gunakan yang window press G key tu ke ataupun gunakan app macam Screencastify and other external apps? Nak merakam apa? Sorry? Masa kita present. Okay. Is it better to use, kan ada one dikata kita boleh tekan window and tekan G. Dia boleh record juga. Another one is also using external app macam Screencastify. So which is better? Okay, faham. Soalan yang baik. The thing is like this. Just now we talk about web-based technology, WBT. Dalam bahasa Melayu dia berbunyi teknologi berasaskan web. We are moving from 4.0 to 5.0 very soon or later. Apabila internet kita semakin laju, kita menuju ke arah 5G, kamu semua akan mengguna kaedah simpanan di awan ataupun cloud computing storage. So we are no longer depend on our local storage. Nowadays, we no longer talk about thumb drive. Kita tak cakap lagi tentang external hard drive. Sebab you tahu penggunaan benda-benda yang lokal ni kadang-kadang bila dia bermasalah dia tak boleh buka.
Macam contoh yang dihadapi oleh Cikgu Chiam sebelum ni. Okey, Cikgu Chiam dia jiran kepada Cikgu Fatia ni. Sebelah di sekolah dia. So Cikgu Chiam membeli satu thumb drive yang sebesar 128 gig. She's very happy. Dia beli dalam bulan Januari. Sekarang baru bulan Ogos. You know what happened Cikgu Fatia? All the videos yang dibuat di YouTube, all the videos dibuat dengan Filmora, segala-segala material, laporan GPK dan sebagainya disimpan dalam thumb drive berkenaan. Kesilapan utamanya apabila dia, Cikgu Shoba, dia cucuk pada laptop dia tak pernah cabut. Apa yang berlaku? Sebab setiap kali bila dia on laptop tu, thumb drive dia menjadi sangat panas. Panas, lama-lama dia jam. Bila jam, sebab dalam thumb drive tu, bila cuba dibaca, sistem tak boleh nak baca file dia. So she's really stressed and then hantar benda tu ke kedai komputer. You know what happened? So kedai komputer apa dia buat? Dia copy dan buka. Dan dia orang tak berjaya buat. Saya cakap senang saja, you buat balik, you pasang balik. Okay, you simpan balik. Simpan balik, biar dia sejuk dulu dan you cucuk balik. So luckily she managed to get lah dengan a few software lah. Ada lagi software lain diberi dan dia berjaya dapat. So kembali kepada Cikgu Shoba tu, kalau you tanya pandangan saya, as a ICT consultant, I would advise you use apa-apa saja yang ada dekat web. Sebab apa? Kalau apa-apa saja berlaku pada laptop awak, okay, pada external hard drive, pada thumb drive, rosak ke, kena curi ke, ataupun dan sebagainya, kamu tak payah risau sebab semuanya berada, atau tsunami ke, semuanya duduk di cloud, senang boleh dapat. Betul tak Cikgu Shoba? So you see, kalau paparan yang awak nampak ni, sebab apa saya nak gunakan benda ni, kenapa Screencastify menjadi pilihan selain daripada Loom? Kita pun ada Loom juga kat sini. Okay, Loom pun ada cantik juga. Tapi kalau kamu ada attend banking saya nanti pada bulan 9, kita akan cakap tentang OneNote pada 11 September dan 18 September kita akan cakap tentang Screencastify and Loom. Cuma yang 2 hari lepas saya punya presentation berkaitan Loom, Screencastify and explain everything. That one is more detail. Tapi it's a close webinar lah. Okay, kembali kepada tu. We don't talk about Loom first, we talk about Screencastify dulu. Apa yang menarik di Screencastify? Okay, sekejap ya. Kita tutup balik Loom ni. Okay. Di Screencastify, Cikgu Shoba, katakan saya nak merakam semua ni. So paparan tu daripada extension ni, kita boleh masukkan Screencastify kat sini. Kenapa Screencastify menjadi pilihan? Contoh kadang-kadang awak bukan host. Sekarang ni awak participant, betul tak? So katakan Cikgu Amanah, Cikgu Fatia sekarang menghadiri satu kursus yang di atas talian. Ataupun Cikgu Aslina. Malam ni katakan kita akan ada kelas, betul tak? Tapi owner of this Google Meet bukan kita. We are not the host. Orang lain host. Kalau awak tengok pada paparan saya sini, melainkan awak ada akaun macam saya ni. Where is okay, saya kecilkan sikit. Besar sikit. Saya punya paparan ni. Luar ni. Okay, tak apa. Saya bawa ini ke sini sekejap. Okay, bawa balik ke sana. Tak ada keluar. Oh, dekat bawah ni. Okay. Dia tertutup ni benda alam ni. Okay, kalau kalau Cikgu Shoba, Cikgu yang lain tu ada akaun yang MOE lah. Saya tak pasti kalau MOE kamu ada tak, sebab saya tak ada akaun MOE. Kalau you punya paparan ada yang ini. Dekat host control ni, di mana kamu boleh buat moderation kat sini. Meaning that, let you restrict what participant can do in the meeting and let you appoint co-host. I'm not sure about your account, whether you have the co-host function lah. Untuk account Puan Nozi, kamu tak ada lagi account ini lah. Melainkan kamu upgrade kamu punya account tu. Untuk yang siapa guna EDD.edu.my atau Fundamental Education Channel punya Google, you don't have this co-host function. Meaning you cannot select them. Macam contoh dekat sini ada senarai. Oh, you tak nampak, sorry. Saya kena tukar saya punya paparan ni. You tak nampak, sebenarnya di sebelah sana. Sorry. Entire screen, saya pilih screen kedua. Okay, saya nak tunjuk ini kita sekarang berada di screen kedua kat sini sebelum kita kembali kepada OneNote tadi. Okay, sekarang kita berada di paparan ini. Okay, sebentar ya. Okay, di paparan ini. Okay, nampak tak screen mirror banyak-banyak semua kat belakang ni sebab saya bawa benda ni ke sana. Kalau ke screen yang kedua. Kalau saya bawa benda ni ke sini, kamu dah tak nampak kan? Betul tak? Okay, kamu nampak yang ni sebab apa? Saya tarik ni ke dalam laptop saya. Saya kembalikan semua ke televisyen, kamu akan nampak paparan macam ni. Okay?
Alright, yang cuma saya nak cakap kat di sini, apabila kita berkata tentang yang tadi tu, tentang dekat setting ni, okay, dekat host control ni, kalau account fundamental, dia tidak ada host management ni. Okay, dia mungkin sampai sini saja, 1, 2, 3 saja. Saya percaya dekat MOE, mungkin kamu ada, mungkin kamu tak ada sini. Saya ingat dah ada jugalah. Kalau siapa pakai MOE punya account, di mana kamu boleh lantik co-host dia. Co-host maksudnya, kalau kembali kepada sini, dekat sini ramai-ramai ni, kan ramai kan nampak kat sini. Mana nama saya? Nampak meeting host kan? Ini dia katakan saya nak lantik Cikgu Shoba. Kita buat Shoba ni. Ni sebagai saya punya, saya grant host control. So saya tekan sini. Ini dia sekarang, dia akan nampak Cikgu Shoba ni akan jadi meeting host. Maksudnya, whatever that I have the privilege to do, you can do so, Cikgu Shoba. You can mute everybody, you can admit people, you can kick them out, and whatever lah yang host boleh buat, nampak? Dia boleh switch. Jadi kalau saya terkeluar, maksudnya Cikgu Shoba boleh melaksanakan tugas-tugas saya. Nampak meeting host. Kat sini pun saya meeting host. So maksudnya function kedua-dua ni tetap sama. Okay, cuma recording tu dia tidak simpan kat Cikgu Shoba lah. Recording simpan kat saya lah because I start the recording. And even you also ada recording tu. Okay? Okay. I don't know. Okay. Kita kan titik tu. Okay, faham? Okay, so tadi soalan tu maksudnya kita guna paparan kat sini, kita gunakan Screencastify. Ni. Okay, now kita nak guna Screencastify. Bila you buka Screencastify ni, you ada dua tu sekarang. Browser tab ke ataupun desktop. Okay, so you have to be careful dekat sini. Kalau katakan, Cikgu Hasinda kalau nak tanya buka mic Okay, dekat sini be careful dengan mikrofon ni. Okay, sebab saya dah buat banyak exploration and discovery last week. Okay, whereby I try buka mikrofon dengan tutup mikrofon. Apa beza dia? Kalau you buka mikrofon ni, dia walaupun kalau kamu tutup mikrofon ni, siapa-siapa saja yang present tu, kamu boleh dengar dia punya presentation. Tapi kalau kamu buka mic dekat Google Meet dan nak bercakap, kamu tidak boleh merakam kamu punya suara. Tapi masalah dia, kalau kamu buka mikrofon ni, dan kamu rakam juga, kamu boleh dengar lecturer tu dan kamu boleh dengar kamu punya percakapan. Kalau kamu tanya soalan kalau tak nak soalan, kamu tutup saja. Embed webcam maksudnya bila kamu tekan record itu siapa jadi kita akan nampak lagi saya punya muka saya dekat sebelah sini. Okay, kalau tak nak tutup je lah. Okay, tutup saja. Itu contoh dia. Okay, nampak nombor 1. Maksudnya dia akan merakam apa-apa saja yang ada dekat skrin sini. Sebab saya sekarang gunakan extended display. Apa yang you all nampak ni sebenarnya adalah di television saya yang gunakan extended display. Not Chromecast tau, Chromecast different. Kalau Chromecast saya buat, nanti suara tu tidak keluar dekat sini. Suara tu akan keluar dekat TV satu lagi. So bila saya rakam pula, nanti dia tak keluar suara. Sebab saya tidak rakam di TV tu, kan saya rakam di laptop. Itu adalah masalah utamanya dekat situ. Sebab tu jadi sebenarnya intipati daripada segi soalan Cikgu Shoba tadi, sekarang ni semua tengah record. Macam mana kita tahu dia record? You tengok dekat bahagian atas ni, nampak tak benda merah ni? Nampak? Dia has access. Lepas tu yang best yang dekat Screencastify ni, kalau kita buka, tadi kita pilih dia stop. Kalau kita stop balik, tengok kalau kita stop apa berlaku kita stop kan. Alright. Dia akan keluar macam ni. Okay. Okay, dekat mic, kalau buka mic, see. Sebab saya sekarang gunakan extended display. Apa yang you all nampak ni sebenarnya adalah di television saya. Yang gunakan extended display. Not Chromecast tau, Chromecast different. Kalau Chromecast saya buat, nanti suara tu tidak keluar dekat sini. Suara dia akan keluar dekat TV satu lagi. Okay. So the good thing sebab, yang baiknya tentang ini, Cikgu Shoba, sebab kita boleh share terus ke dalam YouTube. Berbanding dengan Loom. Loom you dapatkan link tu dan you kena upload ke dalam YouTube. Tapi ini dia memang siang-siang dia dapat sini. Get embed code ni maksudnya kalau you ada Google Sites. Okay, atau memang you buat Google Sites atau you buat lagi site-site lain yang you nak masukkan embed coding tu. Atau you buat mylink.la dan sebagainya. Ini kalau nak send by email lah dan sebagainya. Download, kalau you nak download dia menjadi MP4. Atau you nak audio saja pun boleh juga. Tak nak video, audio saja. Tapi selalunya kalau kita export mestilah MP4 kan. Mesti nak video tu sekali. Ataupun you boleh jadi dia dalam bentuk GIF. Okay? But we don't want to talk about GIF. Kalau file-file pendek boleh lah. So kita boleh publish dekat YouTube. Sekejap ya. Dekat YouTube. Lepas tu private maksudnya kita ataupun orang yang kita bagi tengok saja. Public, dia akan buka untuk siapa-siapa je lah. Okay? Unlisted. Kalau siapa-siapa yang dapat link tu. Okay, kita buat dia public. Okay? So meet Cik Wah 2. We'll share OneNote with okay.
Ini copy, tampal sini. Lepas tu kita tekan upload. Once you tekan upload, dia akan simpan semua file ni di dalam OneNote. So you copy dekat sini, copy link ni, simpan dulu dalam OneNote. OneNote kita, OneNote sewah kita. Sebentar ya, OneNote sini. Siapa yang kat tangan? Cikgu Fatia nanti satu kejap saya settlekan ni dulu. Okay, saya bawa saya punya sini ke sini. Okay. Lepas tu nombor 4. Nombor 4 dash. Saya letak sini YouTube. Sinilah rakaman YouTube. Silakan cikgu apa nama? Cikgu Fatia, silakan soalan dia. Doktor, masa rakaman tu berapa minit untuk screen testify tu? Kalau unlimited sama dengan Loom lah, sama dengan Loom. Sama. Kalau cikgu Fatia guna akaun MOE. Saya pernah, yang Loom tu saya pernah cuba yang ni saya tak tahu. Dia boleh link terus dengan YouTube yang screen testify ni? Yes. Okay, saya cubalah. Itu bukan situ, dia bukan situ je. Nanti kita nak sambung balik tentang screen testify ni. Okay, dia dah sudah kan. Jadi kita dah copy link dulu. Kita bila dia upload, dia akan upload secara automatik macam ni. Maksudnya akan merakam apa-apa saja yang ada dekat screen. Sebab saya sekarang gunakan extended display. Okey, ni kita tak nak cakap tentang ni. Loom dia tidak boleh buat macam ni. Tapi Loom dia punya pendekatan dia lebih kurang macam Facebook. Bila dia ada messenger dia, kita boleh, dah bagus pula tentang Loom, kita boleh tahu siapa tengok video kita. Dan apa komen dia. Dia suka ke dia tak suka. Okey, so katakan sekarang kita berubah kepada Loom pula. Okey, saya nak guna Loom pula untuk merakam rakaman pada hari ini. Sekejap, kita keluar sekejap. Sini, saya guna Loom pula. Mana saya punya extension Loom? Ni gambar dia. Aku tak jumpa, cari ni. Tekan ni. Extension ni, cari Loom. Azwan kalau ada soalan, tanya Azwan you jangan duduk diam. Sebab dia rugi. Tekan Loom. Dia tanya tu dalam message tu. Chat. Tak sempat lah. Ni kali tak buka je mic tu. Jangan malu-malu. Untuk rekod, mana yang paling bagus? Recording Google Meet, extension Canva atau software? Okay, it's very good question. The thing is like this. Macam software, you boleh guna Camtasia, kamu boleh guna Screen Hunter. Banyak benda yang kamu guna. Tapi apa yang saya tak berapa sekarang ni, bila saya cakap web-based technology, I cuba nak kurangkan download dalam laptop. Okay, sebab bila you guna dalam laptop tu dah sangat berat. Pertama, kamu install application. Kedua, produk kamu tu akan duduk dalam laptop. Nombor 3, bila awak nak share dengan orang, tetap kena upload ke dalam cloud. Okay? In other words, why you should take trouble? Baik guna semua apa yang ada dekat dalam cloud. Okay? Jadi dia semua dah simpan kat sana, tak beratkan laptop anda. Kalau you cakap mana yang paling bagus, rekod dengan Google Meet atau extension Screencastify, recording yang paling mudah, kalau awak adalah host, guna aja Google Meet tu. Dia memang dah boleh kat sana. Tapi kalau you tanya pandangan saya akan guna Screencastify. Kenapa? Sebab Screencastify dia boleh buat macam-macam. Kita tengok Cikgu Asinda, silakan. Tak dengar suara. Assalamualaikum doktor dan kawan-kawan. Waalaikumsalam. Okey, adakah OneNote ni function dia sama dengan Google yang kita boleh edit at one time? Contoh macam kalau kita ada group discussion, contoh macam input-input yang kita nak masukkan dalam kita punya group tu, maknanya orang lain pun boleh edit dan masukkan sekali. Boleh tak OneNote ni? OneNote is the 9 wonders of the world selepas Telegram. Meaning that tidak ada apa-apa kekasih dunia yang boleh menandingi OneNote seperti sekarang. OneNote sama dengan Google Keep campur Google Classroom. OneNote juga sama dengan Google Keep campur Google Classroom campur PowerPoint lagi. OneNote juga boleh buat banyak perkara secara offline. OneNote juga boleh apa yang Google Classroom boleh buat, dia boleh buat. It's just one stop center. Soalan? So maksudnya kalau macam kita nak buat editing, katalah kita ada group work 4-5 orang kan, maksudnya at one time boleh add on dan edit lah macam tu Boleh. Dia boleh buat editing, dia boleh export jadi PDF, dia boleh buat macam-macam. Apa yang hebat tentang OneNote?
kalau awak export apa yang awak dah edit tu dalam bentuk PDF, link yang ada dalam tu, kalau katakan link tu tentang YouTube ke atau link tu pergi site lain, link tu hidup. Tapi kalau awak buat dekat Word, awak buat dekat Google Docs, link tu tidak hidup bila awak convert jadi PDF. Okey. Sebab Okey doktor, terima kasih. sebab kita belum lagi melalui pembelajaran OneNote from beginners. So hari ni sebenarnya mereka semua dah melalui ini dahulu. Jadi you berada di tengah-tengah sebenarnya. Okay, soalan Okey, thank you. welcome. Okay, so macam Cikgu Fatia, dulu dia tak guna OneNote. Tapi bila dia dah guna OneNote dengan pelajar-pelajar, dia menjadi sangat-sangat menarik. But I don't want to talk banyak sangat tentang OneNote ni sebab saya nak cakap tentang Google Sheet ni sebenarnya. Cikgu Betul doktor. Saya rasa dulu doktor cakap tahun 2020 tu apa doktor cakap ni, tapi sekarang ni baru saya faham. Budak-budak pun rasa wow, bila saya kan doktor ajar pasal export tu kan. Itu yang saya rasa best sangatlah OneNote ni. Okay, memang dia best. Sebab tu saya panggil Nine Wonders selepas Telegram. You see macam contoh paparan yang awak nampak sekarang. Okay, sebentar ya. Paparan yang nampak sekarang ni, saya penuh macam ni kan. Okay, saya turunkan ke bawah. Okay, paparan sekarang ni kosong kan yang you nampak sekarang ni. Okay, sekejap ya. Okay, kita berada dekat sini. Okay, yang best tentang OneNote ni, so bila saya paparkan OneNote ni, sekarang ni saya nak pindahkan paparan ni ke dalam laptop saya supaya tidak ganggu yang nampak. Awak nampak tak kenapa screen mirroring ni dia panggil looping. Looping berlaku apabila anda berada di dalam satu page di mana anda present anda punya page pada masa sekarang. So macam mana kita nak elakkan berlakunya looping banyak macam ni? Sebab anda bila ada satu saja laptop, betul tak? Sebab tu saya menyarankan penggunaan extended display. Kalau sebelum ni Cikgu Fatia belajar dengan saya tentang OneNote, kita belajar daripada OneNote tu satu laptop, satu OneNote. Nowadays bila ada pula Google Meet ni, macam mana nak elakkan pelajar you nampak looping atau mirroring yang panjang macam ni. Kita tak nak dia nampak macam ni, betul tak? So kita akan tukar paparan kita stop yang ini supaya kita akan pilih screen satu. Screen satu adalah screen laptop saya sekarang. Jadi you all semua tak nampak apa yang dekat laptop saya ni sekarang sebab saya paparkan apa yang dekat dalam dalam skrin yang besar ni ataupun television ni. Now saya stop presenting yang ini. Sekarang saya nak share entire screen. Dan bila pilih entire screen dia akan keluar dua paparan. Saya crop ni paparan ni supaya kamu nanti boleh nampak. Ya. Gunakan snipping tool. Saya gunakan snipping tool, saya bawa ke sini snipping tool sini, saya nak crop saya punya ni. Nanti kita boleh tengok sama-sama. Okey, saya tutup ni dulu, lepas tu saya pilih screen satu. Okey, sekarang you all akan nampak paparan yang berada di dalam skrin satu saya. Sekejap tunggu dia naik. Okey. So apa yang nampak sekarang adalah apa yang ada pada skrin laptop saya. Itu nampak paparan ini. So macam mana kita nak besarkan paparan ni? Kalau awak nak besarkan paparan ni mudah saja, tekan 3 titik dekat bawah tu. Lepas tu you pilih change layout, pilih spotlight. Okey, you pilih spotlight, dia akan jadi besar. Lepas tu awak tak nampak lah sebab saya cakap di sebelah sana kan. Sekejap saya tukar dulu. Okey. Besar, lepas tu awak pilih switch awak pilih, okey sekejap saya crop ini pula. Ya, saya crop ni. Betul juga, nanti saya gunakan OneNote dekat sebelah sini. Where is my OneNote? Okey sini. Alright. Saya bawa OneNote ni kembali ke sini. Nanti saya cakap dengan cikgu siapa tadi? Cikgu Waslida kan. Macam mana dia punya kehebatan dia. Okey, kelima, 5 dash screenshot. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak share dengan orang ni. Screenshot. Screenshot apa? Okey, tadi saya dah screenshot ini. Saya nak bawanya ke sini. Okey. Now you akan nampak paparan saya ni. Okey? Right. Jadi pada masa yang sama, saya nampak apa yang kamu nampak di paparan ni di sebelah kanan saya iaitu di screen TV yang besar ni. Iaitu extended display. Jadi saya tahulah kamu nampak ni sekarang. So tadi bila saya tekan tadi nak present tadi, disebabkan saya guna extended display, dia tanya screen 1 ke screen 2? Screen 1 ni merujuk kepada laptop saya dan manakala screen 2 merujuk kepada television ataupun extended display saya. So saya pilih screen 1. Sebab tu bila pilih screen 1 ni, kamu nampak tadi Excel aja kan? Google Sheet aja. Saya copy ni sekejap sebab saya nak tutup paparan ni. Sekejap saya copy ni sekejap, kecilkan ni. Okey, lepas tu saya nak tampal kat sini. Control V. Okay. Yes, ada dekat sini kan. Kecilkan ni. Okey, dah sudah. Lepas tu right. Lepas tu kita ambil lagi satu yang mana paparan apa. Kita
Tengok tadi. Okey. Okay, dah turun bawah ni. Okey. Jadi tadi saya dekat tentang share tadi dekat sini. Okey, so kita nak belajar sekarang extension yang atas ni tau. Kadang-kadang bila you buat kelas atau sebagainya, Cikgu Fatihah dan kamu nakkan satu paparan di mana kamu nak share dengan orang. Okey, jadi dekat atas ni kita belajar lagi satu extension dipanggil Ser-a-lot. Ser-a-lot apabila kamu menghadiri satu presentation daripada host yang lain, presenter, tapi kamu nakkan file tu. Kadang-kadang dia tak nak bagi file itu kan, kamu nak force dia supaya dia dapatkan satu kopi untuk awak. Ni satu extension dipanggil Ser-a-lot. Macam mana kita nak dapatkan extension ni? Pergi dekat 3 titik di sebelah kanan atas. Cikgu Amanah kalau nak tanya nanti buka mic 3 titik. Lepas tu turun ke bawah, pilih more tools ni. Choose more tools, then pilih sini extension. Okay, so you choose extension. So they will come up this kind of presentation interface. Pergi dekat hamburger ni ataupun main menu ni, ada 3 line ni kita panggil hamburger. Press hamburger, then you go scroll ke bawah, you nampak sini open Chrome Web Store. Okay, ni tulis Cikgu Hasinda. Nanti kamu type kat sini Ser-a-lot. Okay, ambil Ser-a-lot. Oh, before that I forgot something. I kena on dulu I punya Loom ni. Nak rakam ni dulu. Nanti saya cakap ya apa perubahan, apa yang beza dia. Sekejap ya. Tak nak pakai gambar. Saya nak full desktop. Dengan current tab saya nak full desktop. So that mana saya pergi pun dia akan rakam kan. Lepas tu default, okay, HD webcam, okay maksudnya webcam yang kat dekat laptop saya ni lah. Saya start recording. Okay, saya nak screen 1 ke screen 2? Apalah, kalau entire screen saya nak screen 1 lah. Okay, kalau ni window, dia nampak yang ni je. Kalau Chrome tab, part yang mana kita nak present dengan orang tu je lah. Kita ambil entire screen lah supaya dia boleh nampak semua. Pilih, tekan share. Okay, sekarang dia akan counting. Okay, kamu boleh set berapa lama kamu nak lah. Okay. Okay, sekarang dia dah record. Jadi kamu kecilkan dia, tekan yang 3 titik. Alright. Biarkan dia dulu. Dekat sini, tekan Ser-a-lot ni tadi, extension. Sini dia kata add to Chrome lah. Okay, bukan saya punya remove from Chrome kan. Jadi saya remove dulu. Okay, add to Chrome. Tekan add to Chrome, add extension. Once you add extension, dia dah masuk. Okay, pangkah dulu. Lepas tu dekat yang benih hitam ni, pilih tadi mana tadi, Ser-a-lot tadi. Okay, pinkan dia. Nampak dia keluar dekat ujung ni. Okay, katalah you ada satu file macam contoh file ni lah. Tapi saya ingat Google, Google Form tak boleh buat dia boleh Google Docs. Dia boleh buat dekat Google Docs. Ni. Dia boleh buat dekat Google Docs, Google Sheets, Google Slide dengan drawing saja. 4 ni saja yang dia boleh copy, dia boleh force copy. Okay. Katalah contoh kamu nakkan yang ini. Okay. Apa nama dia punya ni dan nak bagi pada kamu punya kelas dan sebagainya. Participant nak share ke ataupun takbir dan sebagainya. Tekan Ser-a-lot kat atas ni. Lepas tu kamu boleh force copy, maksudnya dia akan copy exactly the same atau kamu copy template. Template maksudnya you boleh bagi dengan student, you boleh bagi participant yang lain. Okay, kalau you tekan template apa tu kalau tekan template apa jadi? Atau tekan PDF. Kata kita ambil PDF dulu lah, belajar ni dulu. Copy to clipboard. Okay, kita hantar ke atas ni. Apa jadi? Okay, kita try enter. Dia akan keluar dalam bentuk. Oh, dia tengah present. Okay, maksudnya tak boleh. Sebab tengah present, sebab I tengah rakam benda ni kan. Okay, kita ambil benda file lain lah. I tekan yang ini, katakan saya nak dia dalam bentuk post copy. Okay, lepas tu saya copy ke link to keyboard. Saya tekan yang sini, saya nak masuk sini. Dia akan keluar benda macam ni. Jadi tak payah susah nak bagi copy kat orang tu. So orang tu bila tekan dia akan make a copy for that person. Atau berdiri kita sendiri. Kadang-kadang ada presenter dia bagi tapi dia tak bagi kita copy dia punya tu kan. Gunakan Ser-a-lot, tidak ada halangan. You boleh copy dia punya tu sebenarnya. Dapat bagi exactly the same. Cuma ada perkataan copy dekat depan. Bila force copy. Jadi this is milik you. Kalau kamu buat template, dia akan keluar sama dia punya tajuk atau title tapi dia tidak link together. Maksudnya kamu tukar kat sini, dekat bahagian yang orang buat copy tu dia tidak akan tukar. Okay, tapi nama file sama, dia boleh rename. Okay, kembali kepada Loom tadi. Kalau kita stop Loom tu, okay, apa beza Loom dekat sini? Loom dia ada 2 tau. Satu yang ada dekat ruangan atas ni, ruangan web, dan satu adalah Loom yang berada di desktop. Yang ini. Yang ini.
Loom di desktop ni dia ada pen nak tulis. Macam tadi Screencastify dia boleh conteng-conteng. Tapi Loom dekat web dia tak boleh conteng. Macam contoh dia dah keluar macam ni. Okay, sekejap ya. Okay, Loom ni. Okay, tuan kita mainkan. Sekarang dia dah record. Kita cek dia, tekan right. Dia akan dulu kat sini. Tekan insert log ni tadi, saya check. Sini dia kata add to Chrome lah. Okay, because saya punya remove from Chrome kan. Saya remove dulu. Okay, jadi bila nak share dengan orang, tepukan dekat sini. Bila nak share dekat sini, kamu tak boleh nak conteng-conteng. Okay, Cikgu Syobah. Dr. B, Ya. kan yang Sir Lancelot ni only for still punya copy ataupun macam like video recording semua boleh ke? Tak. Dia still copies. No, see here. Okay. Remember to change your share ni. See, dia sebenarnya dia compatible dengan Google Doc, Google Sheet, Google Slide, Google Drawing. Itu saja. 4 aplikasi ni je. Apa yang saya nak sampaikan dekat Cikgu Syobah, kadang-kadang you nak buat satu kopi dekat orang lain. Ataupun kadang-kadang orang tu present, dia bagi kopi tapi kamu tak boleh nak download. Contohnya Google Slides. Betul tak? Betul. So how you want to get these slides, these beautiful slides? By using Search-a-Lot. Dia boleh force copy benda tu. Okay. Jadi it won't take the trouble of time for you to create a new one. You got me? Sometimes you share dengan awak, I tunjuk you contoh Google Slide contoh macam ni. Since you dah tanya lah kan. Contoh macam ni lah. Saya ada satu slide kat sini. Kadang ada orang share slide dia dalam bentuk web tau. Macam contoh kami lah. How do you know web-based slides and non-web-based slides? Sebab bila kamu dapat link tu, dia tidak keluar bentuk macam ni. Cikgu Syobah, dia akan keluar bentuk macam ni. Tuan, file. Dia akan publish kepada web. Kena publish web ni. Oh, okay, this is file asal. Sebentar ya, kena kecilkan dia. Kat file ni, dia ada... Oh, okay. Ni file asal dia. Dia tak bagi kita copy file dia ni. Okay, tuan okay, tak apa. Dia tak bagi pun saya boleh ambil ni. Tak ada masalah. Dia trick dia. Okay, saya ambil ini lah. Okay, ni yang saya dah copy. Yang tadi tak bagi, owner tu tak bagi. Dia tak ada hal. Dia bentuk dia macam ni sebenarnya. File asal dia bentuk dia macam ni. Nampak publish to the web ni. So bila publish to the web, link ni bila dia publish, okay, dia akan keluar satu link tau yang panjang ni. See saya ambil copy ni, saya letak dekat atas ni. Dia, bila kamu dapat link ni, dia akan keluar bentuk macam ni. Nampak? Cuba and the others. Okay? So maksudnya kamu tekan next and next, dia boleh macam ni. You cannot download at all. Betul tak? Sebab tidak ada tempat untuk you copy benda lah tu. Macam mana kamu nak download ni? Maksudnya dia terus main je, dia terus play je. Ataupun dalam PowerPoint kan dia ada PowerPoint slideshow dia panggil. Betul tak? Itu macam mana you nak copy? Biasanya orang ambil thumb drive cocok dekat TV. Jadi kalau ada dekat presentation, dekat exhibition ke, orang nampak benda tu terus saja jalan dengan lagu dan apa semua. Dia guna PowerPoint, betul tak? You kena copy. There's no way you can copy it. Tapi kalau you guna Search-a-Lot ni, you see, you can do that. Okay? Right? Macam ni. Tapi dalam konteks ni, kamu tak boleh nak ni sebab apa? Search-a-Lot tidak dapat dia dalam bentuk file tersebut. How are you going to bypass it? Very simple. So, you pergi dekat bacaan ni, kat atas ni. Bawa dia sampai ke belakang ni. Okay? Kamu delete yang belakang ni. Delete sampai perkataan sampai satu dia punya backslash ni. Okay? Sini kan? Sampai pub ni. Okay? Itu kamu tulis perkataan copy kat sini. Ini untuk bypass yang slideshow tu. Cuba enter. Kan tu. Okay. Sini. Okay. Lepas.
Dia bypass benda ni sebab apa? Sebab dia boleh copy file dia tadi. Lepas tu tak boleh dapat tadi yang asal. Dia tak nak bagi. Buang ni. Dari sini edit boleh tak? Nanti I check kenapa tak boleh. Sebab ini file yang I dah copy daripada dia. File asal dia yang tadi lah, yang ini. Dia tak nak bagi copy. So I dapat file asal tu tadi. I potong yang belakang tu, I ambil yang sampai di slash tu, type copy. Nanti dia akan copy file tu. That's why ada file dia tu. Okay? Right. Okay, itu saja dah pukul 3. Hari ni nak cakap satu je, yang share tadi sebenarnya mudah je share ni. Sebenarnya apa-apa saja perubahan yang ada berlaku dekat sini, dia akan tukar dekat OneNote kita. Kat dalam ni. Jadi semua dia memang guna OneNote. Right? Ada soalan lagi sebelum kita tamatkan? Doktor, Assalamualaikum. Salam. Saya nak hantarkan komputer ni ke Dell, nak ambil komputer saya. Saya masih tak faham yang OneNote desktop tu macam mana doktor ya? Sekejap ya, sekejap. Cikgu Fatia Okay. Okay. You nak hantar, OneNote desktop. Okay. So I come back to... Kalau saya nak gunakan laptop lain. Sebab memang rosak saya punya motherboard ni. Dell tadi dah check rosak motherboard dengan window dia problem. Okay, so I tunjuk you. Okay, good question. Settle satu kali sampai you masuk kelas ni. Okay, so apa yang nak kena buat cikgu? Okay, saya macam ni. Right. Pangkal ni. Ini semua tak mau cerita lah. Ini masa ni. So I tutup ni semua. Saya... Sorry, terkeluar. Sekejap ya. Okay. Okay. Okay, dekat sini OneNote ni cikgu apa nama? Cikgu Fatia kan? Okay, cikgu Fatia dekat sini. Okay, yang katakan you ada banyak buku-buku you semua ni kat sini kan? Apa you perlu buat? Langkah pertama adalah tutup buku ni satu persatu. Okay, katakan saya ada buku tentang Azlia ni contohlah. Okay, you close this notebook. Close everything sampai habis semua you dah tutup. Okay. Once you done, you pergi kat nama you atas ni. You sign out. Nampak ni? Sign out. Sampai dia dah tak ada apa-apa lagi dekat sini. And then you hantarlah buku you. Settle. Okay. Itu satu. Step 1. Step 2, dekat sini. Dekat sini. Ada OneDrive e-didik ni kan. Betul tak? Okay. So you pergi dekat bawah ni. Dekat you punya laptop ni. Bawah sini. Nanti ada keluar OneDrive kat sini. Betul tak? Ya, betul. Okay. You sign out. Dekat help and setting ni. Lepas tu pergi dekat open e-didik ni. Open e-didik. Pergi kat sini. Pergi dekat bawah ni. Pergi dekat OneDrive. Pergi dekat OneDrive. Sini. Right. Okay. Dekat sini. Pergi dekat setting. Pergi dekat unlink this PC. Because you tak nak, sebab dia ada expert tu pelajaran dia, nanti habis semua file awak tu semua dia sedut nanti. Once you link, dia dah tak boleh masuk lagi. Okay, itu yang you perlu buat. Lepas ni semua antik lah semua. Itu saja. Lepas tu apa-apa aja dekat drive folder ni kan, yang ni semua you kasih delete. Habis itu, dah settle. Sebab semua tu you no need to worry. Sebab dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat cloud dah. Settle. Jadi kalau katalah cikgu Fatia, you tak buat cara macam tu tadi, bila you hantar dekat orang tu, sebenarnya bila you delete benda ni tetap berada dekat dalam ni tau. Dalam laptop awak. Dia boleh dapat balik tau file tu. Awak delete sebenarnya tak ada delete 100% pun, dia boleh dapat file-file tu.
Tapi kalau awak dah cakap cloud, dia tak boleh ambil. Because dia kena sign in. Ya? Ya, Okay? ya, ya. Betul. Okay, dah settle lah masalah itu. Okey, terima kasih. Sama. Betul. Okay, ada apa-apa soalan lagi sebelum kita tamatkan? So I can stop the recording. Azhar, okay? Dia dah terkeluar. Doktor, saya